Okey, sekarang kita buka muka surat 2. Tafsir surah An-Nas. Okey, cuba kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Cuba lihat maksudnya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia, yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Subhanallah. Cuba perhatikan perkataan Al-Khannas pada ayat yang keempat dalam surah An-Nas. Nanti kita akan pergi sesa. Tapi Al-Khannas ini kalau kita tengok terjemahan dalam banyak Al-Quran, kadang-kadang disebut sebagai bisikan-bisikan jahat. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan-bisikan Al-Khannas yang jahat, yang keji. Ada yang juga mengatakan Al-Khannas ini nama jin ataupun nama syaitan yang diberi nama Al-Khannas. Tapi perhatikan, Tok Guru menafsirkan dengan perkataan bisikan penghasut yang timbul tenggelam. Subhanallah. Saya pernah baca beberapa terjemahan tentang perkataan Al-Khannas dan antaranya adalah pandangan mengatakan pendapat yang lebih tepat perkataan Al-Khannas adalah tenggelam dan timbul. Subhanallah. Apabila kita ingat Allah, bisikan itu akan tenggelam. Sebab bisikan tu tak pernah berhenti. Muslimat sekalian, bisikan tak pernah berhenti. Syaitan bisik mana? Cuba tengok. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan dia bisik kepada dada kita, bukan ke telinga. Direct ke dada. Sebab kita tahu dada ni tempatnya hati kita. Direct ke hati. Bisik gitu, bisik gini. Tetapi bisikan tu tak pernah berhenti. Syaitan tak ada surrender penat ke. Contoh lagi ni mokcik-mokcik tak? Mokcik-mokcik, nampak semua mokcik-mokcik belaka. Wasa hati ada buat muda tau. Tapi sebenarnya saya nampak semua muda. Nak kabarnya macam 30 belaka. Sebab pakai emas tu kan. Kalau buka nampaklah 60 tu. 50 tu lah. Tapi saya nak contoh gini lah. Setan ni dia bukan macam kita. Kan? Ada rehat ke, putus asa ke, dijanji dah dengan Allah. Dalam Al-Quran, dia berjanji dengan Allah akan mendatangi manusia daripada kiri mereka, daripada kanan mereka, daripada belakang mereka, daripada depan mereka. Itu janji syaitan. Bukannya syaitan tengok bila kita ni masa waktu je ambil wuduk, bukannya syaitan kata, mokcik ni mayang di awal waktu, perah rasa. Kalau bahasa kita, perah rasa. Perah ke? Rasa macam, dak, syaitan bila nampak, bukannya dia kata, ya biar je. Kita ambil solat di awal waktu. Betul kan? Bunyi azan kita ambil wuduk dah. Setan akan ganggu ketika ambil wuduk. Supaya kita ambil dah kadang terburu-buru ke. Ambil dah kalang ujuk rasa kagum dengan wuduk sendiri. Rasa macam hebat aku ambil wuduk hari ni. Sebab setiap kali ambil ni baca doa ni. Dengar ceramah ustazah itu. Contoh, tiba-tiba rasa ujuk dengan amalan sendiri. Tapi istighfar lah. Bukannya kita terus tinggal dah. Istighfar. Istighfar tu akan menguatkan balik hati kita. Kemudian setan pun tengok, yang ambil wuduk dia kacau, bisik-bisik, hebat mu ambil wuduk, hebat. Mesti gugur belaka dosamu ni. Mesti wajah bercahaya esok kat padang mahsyar ni ambil wuduk khusyuk gini. Lepas tu bukannya kalau kita boleh khusyuk juga, bukan setan surrender. Bidah mokcik ni memang dah nak kacau dak. Dia biarlah kita nak mayang. Tapi masa akad takbir tu kan, Allah, dia bisik pula. Bapa mudak keluar ayang siap-siap. Kau dok lepas mayang boleh masuk lalu. Tu yang bila mayang tu, tak apalah. Dok tu biar ayang siap-siap rendang kalau dok. Lepas mayang boleh masuk lalu. Dia bisik tu. Dia tahu apa urusan kita dak selesai lagi tu. Dia bisik lagi. 2 hari lagi gaji. Kan? Kalau kerja kajang lah 3 hari lagi gaji. Boleh dah ni kau nak beli nak uzar ni. Contohlah. Bukan beli siapa-siapa lah. Maksudnya bisik tu dia tahu apa yang kita duduk cakap dalam berapa hari.
Setan ni, kita bukan ngumpat dia, tak payah minta maaf lah dengan setan. Sebab ada setengah orang dia tanya, Ustazah, macam mana saya hari tu mengumpat setan? Nak minta maaf dengan setan. Sungguh ni, bukan nawak ni. Ada wak mikir sampai tahap tu. Dan bukannya kita ni tak payah takut lah cakap pasal setan kan. Jadi kita tengok Al-Khannas ni, tenggelam dan timbul, Tok Guru guna perkataan Al-Khannas ni, bila kita zikrullah, istighfar, selawat, subhanallah ke alhamdulillah. Sebab itu, lawan kepada bisikan ni, zikir tak boleh pada lidah saja. Tak kuat. Masa sebut subhanallah, sebab dia bisik mana? Hati. Sebab itu masa zikir, memuji Allah, hati kena zikir sama. Bila sebut subhanallah, hati tu mari rasa. Maha suci Allah. Alhamdulillah, mari rasa segala puji bagi Allah. Bukannya masa zikir tu, subhanallah, 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 subhanallah. Ada 10 minit gini, cerita nak mula ni, dan. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas tu istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Ni marah cucu terbalik baju wak baru lipat tadi. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Sungguh betul mula baju tu. Masya Allah. Astagfirullah budak ni. Ya Allah. Duk molek. Ramai mana orang lepas semayang, gana kita mayang. Kadang-kadang mayang, cucu ada keliling ke anak ke. Allah, nampak macam khusyuk. Tapi nampak belaka tu, cucu buat benda tu. Tunggu aku lepas mayang tu. Kalau lah mata tu kan, gini-gini mata. Tahan ni. Pada sepatutnya solat, Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Aqimis salah li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatiku. Allahu Akbar, subhanallah. Allah perintahkan kalau kamu solat adalah untuk mengingatiku. Tapi kita solat mengingati selain daripada Allah. Kadang lepas mayang tu, bagi salam tu tak ada benda lain dah. Mai sini kejap. Nampak tak Tok Mayang tadi? Nampak tak Tok Mayang? Budak tu pun kelik. Nampak. Soalan pun pelik tau. Nampak tak? Nampak. Dah buat apalah melitah-litah depan Tok tadi ya? Kan lalu. Kalau budak tu pandai jawab, Tok tengok ke? Dah. Buat apa melitah-melitah tu ha? Tahu tak? Tok Mayang ni dok khusyuk. Mai duduk jalan-jalan. Kan dok boleh mayang depan. Kalau budak tu pandai jawab, kalau dok melitah, Tok khusyuk ke? Tapi budak dak mikir, dah nak mikir gitu. Tapi nak kabarnya. Betapa lalainya kita dalam solat, lipah duduk jauh lagi nampak dah. Mari dah. Sudah. Allahu Akbar. Itulah hakikatnya. Sebab itu, kita tak boleh lari ketika solat, mesti faham bacaan dalam solat. Sebab ketika kita belajar memahami bacaan dalam solat, kita baca pada lidah, hati kita tu mari bayang. Bila kita baca Allahu Akbar kabira, bayangkan muslimat sekalian, kita angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, betul kan? Lepas sebut Allahu Akbar, kita pun sambung dengan doa iftitah. Hebat. Sambungannya Allahu Akbar. Lepas Allahu Akbar, sambung terus Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar dan lagi besar. Allahu Akbar besar dah. Kabira sebesar-besarnya. Allah maha besar sebesar-besarnya. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Kalau kita puji manusia kan, muncomel, barulah bunyi banyak. Tapi bayangkan bila kita sebut Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Lepas tu kita sambung apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Segala puji bagi Allah siang, pagi dan petang. Padahal kita mayang masa tu apa, tapi kita nak khabar kita ni sentiasa memuji Allah pagi dan petang. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Matiku, hidupku, matiku kerana Allah. Sebab itu doa iftitah ini sebenarnya dia nak membantu kita semayang ikhlas kerana Allah. Sebab awal-awal lagi kita sebut inna salati, salatku ini. Tapi sebab tak faham, mocik-mocik tak boleh buat alasan dah. Umur dah 50 dah.
Umur 60 dah. Moci dok leh lah, dok reti nak faham bacaan dalam mayang. Nak rana, moci cuba dah. Selagi mana ada alasan, di situ kita letak penghalang. Saya jumpa ramai orang tua umur 40, umur 50, umur 60. Akhirnya, sebulan je tak payah lama. Hari-hari duk tengok. Lepas tu beli buku terjemahan bacaan dalam solat. Akhirnya bila dia mayang, dia boleh nangis. Sebab apa? Angkat je takbir, dia faham dah Allah Maha Besar. Dia jadi rasa kecil depan Allah. Lepas tu Allahu Akbar kabir, Allah Maha Besar lagi besar, Maha Besar. Lepas tu bila dia sebut inna solati, solatku ini ya Allah, wa nusuki, segala ibadah-ibadahku ya Allah, hidup matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, kerana Allah sekalian alam. Nampak tak? Kita cuba bawa hati dalam solat tu supaya kita solat tu kerana Allah. Sebab apa Nabi sebut? Betapa ramai orang yang solat tak dapat apa-apa daripada solat, kecuali penat dan mengantuk saja.